khidmat bakti kalian, keringat saksi ketulusan, bersemangat terus bertahan. Kalian barisan hadapan, nyawa rela dipertaruhkan demi cita kesejahteraan, demi cinta kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertamanya kita bersyukur pada Allah. Petang hari ini, sementara menanti masuknya waktu asar, kita dapat bertemu dalam ruang waktu di hari yang kedua dari Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan ini ada keberkatan, ada rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan yang sangat mulia ini. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas anugerah Ramadan. Walaupun tahun ini kita bertemu dengan Ramadan berbeza dari tahun-tahun yang lalu. Saya sendiri secara peribadi dalam Ramadan kesana kesini, terutama pada waktu malam, bergerak untuk menyampaikan tazkirah di masjid, di surau, menerima jemputan dan hajat teman-teman rakan-rakan. Tapi tahun ini berada di rumah kerana kita mematuhi arahan kerajaan dalam usaha kita untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Sama-sama kita patuhi. Tuan-tuan perempuan, walaupun demikian, dalam suasana apapun kita menerima ketibaan Ramadan, kita terima dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang pun Nabi SAW telah nyatakan, inilah kelebihan dan keistimewaan orang-orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib orang-orang yang beriman ini. Inna amrahu kullahu lahu khair. Apa sahaja kepada orang yang beriman adalah kebaikan. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara itu tidak berlaku melainkan hanya kepada orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Andainya orang yang beriman memperolehi sesuatu yang mengembirakan, yang menyeronokkan, nescaya ia akan bersyukur, dan itu adalah merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, andainya ia diuji dengan musibah, dengan kesusahan, sabara, ia akan bersabar. Fakana khairan lah, itu juga adalah kebaikan untuknya. Saya teringat dalam soal syukur ini, dalam apa keadaan sekalipun, iaitu ketika negeri Kedah diuji dengan banjir besar. Pada waktu almarhum Ustaz Rizan jadi Menteri Besar. Jadi dia turun menziarahi mereka yang ditimpa dengan musibah. Dalam satu ucapan dia sebut, dia kata kita kena bersyukur. Walaupun kita sedang ditimpa dengan musibah ini. Kerana kalaulah kita
ditakdirkan Allah ditimpa dengan banjir, kita masih bersyukur kerana banjir itu mungkin kena pada sekeliling, tak kena pada rumah kita. Dan kalaulah sekira rumah kita ditenggelami dengan air, pun kita masih bersyukur kerana kita selamat. Bahkan ada tempat, kata almarhum Ustaz Fadil, almarhum Ustaz Azizan, bila berlaku banjir ini bukan sekadar rumah dia tenggelam, bukan sekadar tanah, kebun, dusun, ladang, bendang dia tenggelam, bahkan seluruh kehidupannya, sekali dengan rumah hanyut, sekali dengan diri dia hanyut. Jadi artinya inilah yang perlu untuk kita terus syukuri dalam apa keadaan yang menimpa kita. Jadi kita bersyukur menerima ketibaan Ramadan walaupun kita tidak bebas untuk hadir ke masjid, tidak bebas untuk turun ke bazar-bazar Ramadan, tetapi alhamdulillah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala amat luas, cara dan kaedah pelaksanaannya mudah untuk kita laksanakan di mana sahaja, dan Islam dan amal ibadahnya amat anjal bersesuaian dengan keadaan dan suasana yang kita hadapi. Petang hari ini dalam Ramadan yang kedua ini, suka untuk saya mengajak tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari sekalian untuk sama-sama kita merenung satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Firman Allah yang bermaksud sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, sesungguhnya itu timbul dari hati yang bertakwa atau kesan dari ketakwaan. Ayat ini ditafsirkan oleh ulama-ulama dengan berbagai-bagai pandangan dan tafsiran yang cukup luas, terutamanya pada kalimah sya'airallah. Cuma pada petang ini dalam tempoh yang ringkas, suka untuk saya mengambil suatu huraian dan tafsiran yang diberikan oleh Al-Allamah Habib Omar Hafiz. Bagaimana Habib Omar di dalam menafsirkan kalimah syiar, sya'air, telah menyebut bahawa ada 5 syiar agama Allah yang paling agung. Pertama iaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda, ini adalah suatu bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah perkenalkan dirinya kepada manusia, dilahirkan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi kita mengenali Allah. Maka Nabi adalah sebesar-besar syiar Allah. Yang kedua ialah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan ini, bulan Ramadan. Dan Al-Quran itu kekal menjadi suatu mukjizat, menjadi suatu syiar yang terus menonjol di dalam kehidupan manusia di sepanjang zaman. Dan hari ini kita dapat menyaksikan kebenaran Al-Quranul Karim. Lebih-lebih lagi apabila kita berada di dalam Ramadan, antara keagungan, kebenaran Al-Quranul Karim yang paling hebat ialah ia terus kekal. Sebagaimana diterima oleh Nabi, sebagaimana diturunkan oleh Allah kepada Nabi, sebagaimana yang dibaca oleh para sahabat, itulah yang sampai kepada kita dan itulah yang kita baca pada hari ini. Ini juga adalah sebesar-besar syiar. Yang ketiga iaitu bangunan Kaabah yang dibangunkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bangunan yang pembinaannya diasaskan oleh para malaikat, khususnya malaikat Jibril.
kemudian berlanjutan pembinaannya oleh Nabi Allah Adam alaihissalam sampailah dibangunkan semula oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan berkekalan hingga ke hari ini. Bangunan Kaabah sampai ke hari ini terus menjadi tumpuan bagi manusia. Sebab itulah apabila kita diuji dengan COVID-19 ini, masing-masing merasakan rasa sedih bila Kaabah tidak dapat dikunjungi sebebas seperti sebelum ini. Tetapi walaupun demikian, apa sahaja perkembangan yang berlaku kepada bangunan ini, yang berlaku kepada Masjidil Haram, yang berlaku kepada umat Islam yang hadir untuk mengimarahkannya, semuanya tersebar ke seluruh negara, ke seluruh dunia. Dia membuktikan bahawa bangunan Kaabah itu adalah satu tanda daripada tanda kekuasaan Allah, satu bukti daripada bukti ketinggian agama, dan alhamdulillah ia menjadi faktor penyatu kepada umat ini, sehingga semua umat apabila melaksanakan ibadah khususnya salat, ia adalah kiblat bagi sekalian kita. Sebab itulah tempat tumpuan kita adalah Kaabah, dan Kaabah menjadi satu syiar daripada syiar agama Allah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala jadikan salat sebagai syiar, sebagai tanda kekuasaan Allah dan bukti keagungannya. Dan alhamdulillah seluruh dunia kita dapat melaksanakan ibadat salat dalam apa keadaan sekalipun. Dalam suasana kita berdepan dengan wabak virus ini, alhamdulillah di samping solat fardu, kita dapat menunaikan solat sunat. Walaupun tak boleh dilaksanakan di masjid secara terbuka seperti dulu, tetapi kita dapat laksanakan solat sunat tarawih di rumah masing-masing. Dah 2 malam dah. Alhamdulillah, suami menjadi imam, anak-anak menjadi imam. Bahkan malam yang pertama Ramadan, kawan-kawan, anak-anak muda catat dalam Facebook, malam ini sejarah imam paling ramai dalam negara. Sebab apa? Sebab masing-masing mendirikan solat di rumah masing-masing. Jadi ini adalah merupakan suatu syiar salat, baik yang fardu, baik yang sunat. Sebab itulah untuk di negara kita, walaupun berdepan dengan ujian, kita tak boleh nak berkumpul ramai-ramai dalam suasana PKP ini, tetapi diizinkan untuk masjid-masjid terus hidup. Sekurang-kurang ada 3 orang mendirikan solat, imam dan pegawai-pegawai masjid. Untuk apa? Sebab nak buktikan bahawa ini adalah satu tuntutan daripada tuntutan agama, adanya salat secara berjamaah, dan ia menjadi satu tanda, menjadi satu syiar daripada syiar agama. Dan syiar ini tidak akan mati. InsyaAllah akan terus ada manusia di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, memelihara salat, baik yang fardu ataupun yang sunat. Terutama kita yang berada dalam Ramadan, adanya sunat yang amat istimewa, iaitu sunat tarawih. Dan yang kelima, kata Al-Allamah Habib Umar, syiar yang dimaksudkan ialah Ramadan. Inilah yang kita cuba untuk bincang lebih sikit pada petang ini, bila melihat suasana kita sendiri sedang berada di dalam Ramadan. Maka Ramadan menjadi satu tanda, Ramadan menjadi satu syiar yang amat-amat istimewa untuk kita. Ada terlalu banyak keistimewaan. Sehari dua ni pun kita dengar banyak melalui kuliah-kuliah tazkirah-tazkirah secara live, bagaimana kelebihan-kelebihan dan keistimewaan-keistimewaan yang ada pada Ramadan. Antara keistimewaan Ramadan ini, Ramadan itu diibaratkan seperti tetamu yang datang mengunjungi kita. Kita sebut bumi Mekah, Madinah, tanah suci yang amat istimewa. Kalau boleh, kita nak selalu berada di sana. Tetapi nak dapat nikmat tanah suci,
kita kena usaha untuk ke sana. Kena berbelanja. Kalau musim-musim sekarang kita tak dapat. Tak dapat nak keluar negara, tak dapat pergi Mekah, tak dapat pergi Madinah, ke Tanah Suci. Walaupun ada yang sudah mengambil tiket. Yang dah ambil dah pakej umrah untuk laksanakan umrah di dalam Ramadan. Tapi tak dapat. Jadi artinya nak ke Tanah Suci, kita kena kunjungi. Kita kena usaha, kita kena berbelanja. Tetapi bulan suci Ramadan, kita tak perlu usaha, dia datang. Dia ibarat tetamu yang datang mengunjungi kita. Qad azallakum syahrun azim. Sesungguhnya telah menaungi kamu bulan yang agung. Itulah bulan Ramadan. Sebab itu kita rasa amat beruntung, bersyukur bila Allah Subhanahu wa taala masih beri peluang, masih beri kesempatan kepada kita untuk bertemu sekali lagi dengan Ramadan ini. Berapa ramai dari kalangan rakan-rakan kita yang tak sempat bertemu. Bahkan ada yang menanti ketibaan Ramadan, tapi Allah takdir dipanggil pulang sebelum tiba Ramadan, hanya beberapa jam sebelum tiba Ramadan. Tapi kita diberi peluang menyambut ketibaan tetamu yang amat istimewa ini. Jadi, ketibaannya ibarat tetamu agung yang perlu untuk kita raikan. Sebab itu jangan lepaskan peluang. Dia menjadi satu tanda keagungan agama ini, iaitu ketibaan Ramadan. Sebab dia menjadi satu bahan perbincangan. Orang selalu bercakap tentang Ramadan di mana-mana. Bahkan bukan sekadar dari sudut amal ibadah. Ramadan dilihat dari berbagai-bagai sudut. Jadi bagi anak-anak saya ziarah satu dua rumah sehari dua ini, tengok budak-budak, tengok takwim. Nak masuk Ramadan dah, dekat dengan bulan puasa, seronok dia. Kita tanya sebab apa seronok dengan puasa? Dia kata lepas puasa, jumpa raya. Jadi maknanya, bila bercakap tentang Ramadan ni, dia akan bercakap tentang kegembiraan yang akan diperolehi selepas daripada Ramadan. Adanya Aidil Fitri. Bila kita bercakap tentang Ramadan, ada orang bercakap tentang perkara yang berkait dengan makan minum. Jadi sebab apa? Ramadan ni banyak makanan, Ramadan ni banyak hidangan. Ramadan ini alhamdulillah adalah segala macam kemurahan kita dapat perolehi daripada Ramadan. Jadi Ramadan menjadi suatu yang amat istimewa dan ia menjadi satu tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan agama ini sendiri. Yang kedua, di samping dia tetamu agung, Ramadan itu sendiri adalah ruang dan peluang untuk kita memperolehi kemurahan Allah. Jadi ini peluang yang sangat besar untuk kita dapat kemurahan Allah. Allah sangat murah pada Ramadan. Sebab itu Ramadan dimulakan dengan rahmah. Di dalam Ramadan dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Dalam Ramadan dipenuhi dengan keampunan Allah. Dalam Ramadan dipenuhi dengan ruang-ruang peluang untuk kita dapat pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang terzahir di dalam Ramadan. Dan saudara-saudari muslimin dan muslimat, Ramadan juga kita dapat menyaksikan terzahirnya kemurahan orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman yang paling utama dalam sejarah Ramadan ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita membaca banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kemurahan Nabi di dalam Ramadan. Contohnya, bagaimana para sahabat menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Nabi ini orang yang sangat pemurah. Nabi cukup pemurah. Dan wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi lebih pemurah di dalam Ramadan. Jadi kemurahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat dirasai oleh para sahabat di dalam bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan biasa.
Walaupun bulan-bulan biasa tu Nabi sangat pemurah. Tapi dalam Ramadan Nabi lebih lagi pemurah. Jadi kalaulah kita nak mendapat Ramadan yang terbaik. Selalu orang sebut, apa tekad, apa azam dengan Ramadan? Letak dalam diri, saya nak dapat Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Ulama menyebut, bagaimana kaedah untuk dapat Ramadan yang terbaik? Jadi ulama menyatakan bahawa kaedahnya ialah mencontohi Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada sudut yang boleh kita contohi ialah kemurahan yang ada kepada Nabi. Jadi sifat pemurah yang ada kepada Nabi terzahir sungguh di dalam Ramadan. Yang hasilnya kemurahan yang ada kepada Nabi ini dicontohi oleh para sahabat. Sahabat menjadi orang-orang yang pemurah. Maka kita, orang-orang yang beriman, yang cuba mencontohi Nabi, mencontohi para sahabat, salah satu sudut yang kita boleh contohi ialah sifat pemurah. Sehari dua ni negeri kita diuji. Di samping dengan wabak, diuji pula dengan ujian ribut. Beberapa kawasan terlibat. Saya lihat, alhamdulillah, pimpinan-pimpinan kita turun. Adun-adun kita turun. Menyantuni, membantu mangsa-mangsa sekadar yang termampu. Dalam masa yang sama, sebenarnya ujian yang Allah datangkan ini membuka ruang kepada semua kita. Bukan sekadar adun, bukan sekadar ahli parlimen, bukan sekadar mereka yang dikenali sebagai pimpinan, tetapi lebih daripada itu, masyarakat. Kita ada masjid, kita ada qaryah, kita ada jiran, kita ada masyarakat, kita ada rakan tetangga, yang sudah tentu ini ruang yang sangat baik untuk kita saling tolong-menolong, bantu-membantu, buktikan kemurahan kita. Nabi SAW dinyatakan oleh Ibnu Rajab bahawa pada diri Nabi SAW terkumpul 3 sifat dermawan. 3 sifat kemurahan. Pertama iaitu Nabi ini kemurahannya, dermawannya dari sudut harta. Yang kedua, dermawan Nabi itu dari sudut ilmu. Dan yang ketiga, sifat dermawan Nabi dari sudut tenaga. Jadi, bila kita tengok 3 ini ruang yang terbuka untuk kita. Orang yang ada harta, dengan harta dia. Orang yang boleh beri tenaga, dengan tenaga. Alhamdulillah, khidmat Malaysia, sahabat-sahabat kita, Jabatan Amal, NGO-NGO, mereka turun membantu sekadar keupayaan dalam bentuk tenaga. Pimpinan yang Allah berikan kepada mereka, ada yang mendapat peruntukan kerajaan. Ada yang mengeluarkan duit-duit poket sendiri. Ada yang mencari dana-dana sumbangan-sumbangan di luar, dimanfaatkan untuk diagih, diberi dan dibantu. Jadi, secara tidak langsung rupanya Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian itu, di sebalik ujian Allah nak membuka ruang untuk kita menjejaki dan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi orang yang pemurah. Sebab itu kita alu-alukan siapa saja yang nak melakukan sumbangan, nak melaksanakan sifat pemurah ini. Tak nanti orang hebat, tak nanti orang besar, kita alu-alukan semua. Kalau orang besar, alhamdulillah datang. Kalau orang hebat datang. Kalau orang kecil datang. Datanglah siapa saja yang boleh, yang mampu untuk memberi sumbangan, berilah sumbangan. Bahkan saya teringat bulan-bulan Ramadan begini, kalau orang tua-tua kita dulu. Suatu amalan yang menjadi satu tradisi masyarakat Melayu kita dulu, bulan Ramadan, petang-petang, kita jadi anak-anak ni, tugas kita sebelum buka puasa, bawa cucuk, bawa kuih, bawa hidangan yang disediakan oleh mak kita. Ibu kita untuk pergi hantar ke jiran sebelah rumah, mak ngah, mak cik, mak long. Itu kebiasaan dulu. Bahkan yang cukup menarik, ibu di rumah ni sedia satu menu. Buat satu cucuk. Kemudian buat bagi lebih sikit. Bubuh dalam 3-4 pinggan, pergi hantar. Saat lagi sebelum buka puasa, Masya Allah, kita tengok bukan satu cucuk dah ada. Tengok jadi 2-3 jenis dah menu
kuih yang duk ada. Hasil daripada apa? Jiran pula mai hantar. Itu suasana yang ada dulu. Jadi satu suasana yang amat baik. Kemudian saya tengok lagi dalam masyarakat kita dulu, wujudnya selepas dari tarawih ada moreh. Sebenarnya moreh itu membawa suatu maksud masyarakat kita ni suka buat kenduri. Cuma dia buat kenduri selepas buka puasa, selepas daripada kenyang, selepas bertarawih. Alhamdulillah bila kita mengaji, kita belajar, rupanya ada lagi yang lebih besar daripada itu, iaitu kenduri kepada orang yang nak berbuka puasa. Maka ramailah hari ini berebut-rebut untuk melaksanakan majlis berbuka puasa. Bila tak boleh buat majlis buka puasa kerana suasana PKP, sekarang pekak berebut untuk anjurkan penyediaan bubuk-bubuk kanji. Walaupun kita tahu banyak halangan pergerakan dan sebagainya, tetapi dapat juga dilaksanakan. Dah petang kemarin, petang ni pun saya tengok kawan-kawan dah pekak-pekak bersedia. Kemudian bungkus, kemudian tunggu tepi jalan, kemudian jemput cawangan, ambil, pergi hantar di rumah ke rumah. Jadi satu aktiviti. Aktiviti apa? Aktiviti sifat pemurah. Jadi marilah kita mengambil kesempatan yang ada dalam Ramadan, menjajaki satu sunnah Nabi SAW, sunnah yang sangat besar, iaitu pemurah. Sebagaimana Nabi pemurah, kita nak mencontohi sifat itu. Sebagaimana Allah Tuhan yang Maha Pemurah yang mengurniakan kepada hamba-hambanya di bulan yang sangat mulia ini tanda-tanda bukti kemurahannya, marilah kita juga menjadi orang yang pemurah. Pemurah sama ada dalam bentuk harta, sama ada dalam bentuk ilmu, bagi orang yang ada ilmu sebar-sebarkan, sama ada dalam bentuk tenaga. Mudah-mudahan kita memperolehi kebaikan daripada Ramadan, dan kita menerima apa saja bentuk yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keredaan, dengan penuh kerelaan, dengan penuh penerimaan terhadap apa yang ditentukan oleh Allah, kerana tiap-tiap ketentuan Allah ini ada hikmah, ada rahsia yang tersembunyi. Jadi sekarang kita sedang menikmati rahsia-rahsia yang tersembunyi mengapa Allah datangkan COVID. Walaupun di sana ada banyak kesusahan yang kita lalui, tetapi ada rahsia yang tersembunyi. Di antara rahsia yang tersembunyi ialah kita dapat menikmati Ramadan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita tersayang, bukan sekadar pada waktu di meja makan, tetapi pada waktu kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam solat fardu, dalam solat-solat sunat. Mudah-mudahan semuanya itu membawa kebaikan kepada kita. Jadi saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada petang hari ini. Sebagaimana kita sebut, sementara menanti waktu asar. Sekarang dah masuk waktu asar. Saya kira sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Saya ambil kesempatan, selamat meneruskan amal ibadah dalam bulan yang amat istimewa ini. Almarhum Tok Guni Aziz dulu, dia tak bagi kita panggil bulan ini dengan bulan puasa. Kata Tok Guni Aziz, kalau kita panggil bulan ni bulan puasa, jadi dia kecil, skopnya kecil. Kita hanya sekadar puasa, hal lain tak buat. Tapi kekalkan dengan panggilan bulan Ramadan. Bila sebut Ramadan, pakejnya itu lengkap, luas. Ada banyak perkara yang ada dalam Ramadan. Jadi, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan menjalani ibadah dalam Ramadan dengan berbagai-bagai bentuk amal bakti. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan di penghujung ini, saya ambil kesempatan ucap selamat meneruskan amal ibadah, selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkati, rahmati kehidupan kita, dunia, akhirat kita. Sekadar itu, salah silap saya mohon banyak-banyak kemaafan, dan saya maklumkan siap-siap, insya-Allah PAS Kedah melalui Lajnah Penerangan, setiap petang, jam 4 petang, kita akan adakan tazkirah ringkas ini setiap petang. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.